Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Minhajus Salam malam ini di muka surat 8, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan keempatnya, sentuh kubul anak Adam atau halaqah duburnya dengan perut tapak tangannya anak Adam dengan tiada berlapik, dan jikalau berserta dengan lupa atau tergagah sekalipun, maka batal wuduk orang yang menyentuh sahaja. Melainkan jika ada keduanya, satu laki-laki dan satu perempuan, maka batal wuduk keduanya, iaitu yang sentuh dan disentuh, serta barang yang telah lalu, dan haram dengan sebab hadas kecil itu sembahyang. Baik, kita masuk yang keempat daripada 4 perkara yang membatalkan wuduk. Dia kata dan keempatnya, yang ini daripada perkara yang membatalkan wuduk, sentuh kubul anak Adam atau halaqah duburnya. Yang keempat, sentuh kemaluan. Batal wuduk. Siapa batal wuduk? Orang yang ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak batal. Dia tak ada wuduk, dia sentuh kemaluan, tak batal. Yang kata tidur batalkan wuduk kalau ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak membatal lah. Macam orang tak semayang, bila dia bercakap, batal tak semayang? Dia tak semayang, lepas tu dia bercakap, batal tak semayang? Tak batal lah. Dia nak jadi batal semayang, dia kena semayang. Tengah semayang, dia pergi bercakap, baru batal semayang. Maka begitulah dengan wuduk. Sentuh kemaluan, air semayang tak ada, tak batal lah. Dia kata sentuh kubul. Kubul ni apa? Kubul ni bahasa Arab. Bahasa Melayu ialah kemaluan hadapan. Okey? Kanak-kanak orang tua, lelaki perempuan, depan dia panggil kubul. Namanya nama umum. Kalau nama yang khusus lain. Kubul ni daripada perkataan qabal. Qabal ni maknanya hadapan. Kalau kita panggil orang mari daripada depan suruh mari, kita panggil akbil. Akbil guna 3 huruf juga, qaf ba lam. Mari kamu ke sini. Maknanya akbil, mana orang dari depan. Begitu juga kalau orang berjalan menuju ke arah kamu, akbala. Arab kata akbala, orang itu datang dari arah hadapan. Jadi kubul maksudnya kemaluan hadapan. Kalau nama khususnya lelaki namanya zakar, kalau perempuan namanya faraj. Okey? Jelas. Jadi maksud batal wuduk ialah sentuh kemaluan hadapan. Sama ada kemaluan hadapan itu lelaki atau kemaluan hadapan itu perempuan, batal wuduk. Baik, kemaluan siapa yang kita sentuh batal wuduk? Anak Adam. Dan anak Usuk, anak Usman, anak Dalah, mana pula? Anak Adam saja. Anak Adam ini dia hazaf. Asalnya anak cucu Adam. Okey, kalau dalam bahasa Arab Bani Adam. Bani itu asal banin, ada nun di belakang. Tapi duduk tempat mudhaf, dia hazafkan nun di belakang kerana idhaf. Kerana idhaf. Jadinya asal Bani Adam jadi Bani Adam. Apa makna Bani? Asalnya Bani itu duduk maharapak jadi Banun. Ya, ini keturunan. Keturunan apa maknanya? Anak, cucu, cicit, cuik, ceceh ada ke bawah. Panggil keturunan. Apa keturunan? Pasal turun. Atas kali toki, bawah ayah, turun bawah lagi anak, turun bawah lagi cucu, turun bawah lagi cicit, cuik. Kan turun tu. Kita kalau kita nak bilang keturunan anak beranak kita, kalau hak belah bawah pada kita siapa?
Ha? Bawah kita. Anak, bawah pada anak. Tu panggil turung. Keturunan. Keturunan ada dua. Satu maknanya nasab, satu lagi perangai. Kata budak ni cakap pelawak semua, nurung mak dia. Tu nurung lain tu. Faham lagi? Keturunan tu lain tu. Kalau keturunan maknanya nasab. Okey? Jadi maksud keturunan anak cucu Adam ialah manusia. Maknanya nak khabar sini, yang batal wuduk sentuh kemaluan manusia. Keluar daripada manusia, sentuh kemaluan tak batal. Dia sentuh kemaluan ayam, tak batal. Dia sentuh kemaluan kerengga, tak batal. Walaupun benda tu kecil, dia sentuh kemaluan bakteria, tak batal. Dia sentuh kemaluan singa, tak batal. Kerana yang batal sentuh kemaluan manusia. Selalulah ngaji nak faham. Betul orang suruh mari dengar. Ni kalah dah hari kau. Lepas tu jahil siapa ke lubang kubur. Orang mengajar tumbau lari, start mutu tumbau. Sana nama aku ni. Fasik daripada muda sampai ketua fasik. Kenapa? Kerana meninggalkan menuntut ilmu. Ada orang mari mengajar kita lari, fasik. Tak boleh jadi wali nikah. Jahat dia kira. Kerana benci pada ilmu agama. Bila nak turun surau jadi mayat, mandi surau mayat. Nampak? Jadi mayat baru buat turun mayat surau, mandi surau. Tak? Lagi tak jadi mayat tak turun. Dia lagi drobri tengok mengapi. Sentuh kubul anak Adam, maknanya sentuh kemaluan manusia sebutlah lain daripada manusia. Sentuh kemaluan tidak batal. Sentuh kemaluan ayam, kemaluan rimau, kemaluan jin tak batal. Susah kena faham. Kemaluan depan dia panggil kubul. Okey? Atau halaqah. Halaqah bahasa Arab, bahasa Melayu bulatan. Halaqah apa? Bulatan duburnya. Nya tu balik mana marjik damai? Balik kepada manusia. Jadi sentuh dubur manusia batal juga wudu. Okey. Kalau perempuan dia panggil dubur, kalau laki-laki pun Arab panggil dubur. Apa makna dubur? Makna belakang ataupun selepas sesuatu. Macam kita lepas semayang, Arab panggil dubur. Dubur. Habis dah semayang, kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang kata, dalam bahasa Arab dia panggil orang itu bertasbih pada dubur semayang. Itu bahasa Arab. Maksudnya orang itu bertasbih di belakang semayang. Semayang dulu, belakangnya baru berzikir. Ada satu hadis Nabi kata, man sabbahallah fi duburi kulli maktubah. Barang siapa yang mengata subhanallah pada dubur setiap 5 waktu solat, salasan masalasina, 33 kali. Tu. Ya tu. Jadi kalau maknanya semayang, duburnya selepas salam. Kalau manusia, duburnya tepat keluar najis tu. Jadi kalau kita tepat keluar najis tu, dia bulat. Balik sekarang mu tengok selfie, bulat. Dia tidak empat segi. Okey? Hak fleksibel. Faham lagi? Betul tak? Ada soal malu lah. Dia fleksibel. Okey? Hak keripuk tu. Hak tu setuh batal. Punggung tak batal. Setuh 3 minggu tak batal. Bulatan dubur, halaqah tu. Nama dia sama saja. Laki-laki dia panggil bulatan dubur, perempuan dia panggil bulatan dubur. Kalau kemaluan depan lain, laki-laki dia panggil zakar, perempuan dia panggil farak. Faham lagi? Bila faham, ajar orang lain pula. Nak ajar orang lain tak syarat ada janggut panjang. Syarat tahu hak betul. Biar bakal tapi sudu pun, faham? Janji tahu benda yang benar. Baik. Sentuh dengan apa? Sentuh dengan paha, sentuh dengan lutut. Bukan. Dengan perut tapak tangannya. Dengan perut tapak tangan. Dalam banyak-banyak anggota badan kita ni, yang batal sentuh kemaluan ialah tapak tangan saja. Yang ini tapak tangan dan tapak jari. Ni tapak jari. Kalau bahasa kita, bahasa lama kita perut anak jari. Bahasa moden tapak jari.
tapak tangan, tapak jari. Sini saja. Kalau inilah kemaluan, mu sentuh dengan tapak jari, batal. Sentuh dengan tapak tangan, batal. Kapma 2 3 gitu, batal lagi. Tak? Jadi, bila sebut sentuh dengan tapak tangan dan tapak jari batal, lain daripada tapak tangan dan tapak jari, tak batal. Lepas ambil wuduk, dia sentuh kemaluan dia dengan dahi, tak batal. Kalau boleh buat, gulung batin namanya. Nah, lepas pada ada wuduk, dia sentuh kemaluan dia dengan lutut, tak batal. Nah, dia sentuh kemaluan dengan tapak kaki, atau dia genyeh dengan siku gatal. Faham? Tak batal. Yang batal tapak tangan dan tapak jari. Jelas lagi. Belakang bukan. Saya cakap sini saja. Sini saja. Maka terkeluarlah dengan kata tapak tangan, tepi tapak tangan ni, tepi tapak tangan. Tepi ni tak batal. Ni bukan tapak tangan, tepi. Tepi tapak tangan. Maknanya kat tapak tangan ni kita ambil tangan buah atas meja, hak sentuh dengan meja. Hak tu batal. Tepi tapak tangan kita kena congek gitu pula baru kena. Bukan tapak tangan. Ni tepi ni bukan. Tepi. Terkeluar lagi tepi jari, tak batal. Tepi jari. Terkeluar lagi celah jari ni. Celah jari. Bukan jari. Ini celah jari. Tak batal. Lagi tak batal ujung kepala jari. Dia kata kemaluan dia ambil ujung jari dia buat ketok. Apa? Dengan ujung. Tak batal. Yang batal ni dengan perut jari. Ni. Okey. Baik, bahagian mana batal? Kalau laki-laki daripada pangkal sampai ke hujung, atas bawah, kanan kiri, side mirror, bumper, batal belaka. Maknanya pistol saja. Peluru tak batal. Okey? Dia pegang peluru seminggu, tak batal. Latu-latu. Batal pistol saja. Okey? Perempuan yang batal 2 bibir parak ni, minta maaf lah. Dia tak khabar kan, tak erti. Gagi je kau pelik boh dalam TikTok. Khabar belaka gitu semua. Tak khabar, tak erti. Faham? 2 bibir parak saja. Faham? Celah kakang tak batal. Atas tu tak batal. Dia ada 2 bibir macam mulut orang. Hak tu saja batal. Jadi lain kali pak pegang. Tak khabar dah, tak atas. Sini tak atas. Tu dah. Dah kalau tak mari dengar, bodoh pak bila-bila. Tahu tak? Ada pula tak mari dengar. Muka dah lah uduh. Perangai tubuh badan kita tak apa uduh. Jangan perangai kita uduh. Nabi kata wajib pergi dengar orang mengajar. Dia tak pergi. Uduh dengan perangai. Dengan tiada berlapik. Tu ngaji. Sebab tu ngaji. Jadi sentuh dengan tidak berlapik. Kalau ada lapik, tidak batal. Contoh lapik, tisu. Ni kemaluan. Kemaluan dia ada tisu luar. Dia gatal, dia garu kot luar tisu. Faham tak lagi? Dia genyeh dengan tapak tangan. Tak batal. Pasal berlapik. Okey? Berlapik, tak batal. Walaupun dengan lapik yang sangat nipis. Kulit bawang tu, ia belah 2. Kulit bawang nipis dah. Ia belah 2. Lapik tak batal. Kerana apa? Kerana hail. Kerana terlindung. Nampak? Dan jikalau berserta dengan lupa atau tergagah sekalipun, walaupun dia terlupa, dia sentuh kemaluan tu bukan sengaja, terlupa, faham? Batal. Ada tak ibadat yang terlupa tak batal? Ada. Contoh sembahyang. Contoh puasa. Orang puasa, dia terlupa dia sedang puasa. Dia makan nasi minyak seperiuk, tak batal. Nak tahu batal tak batal, kena belajar. Ni lupa batal. Ni lupa tak batal. Ulama pisah dah untuk kita faham.
Tugas kita mari dengar. Nah, tidak kita tak erti tak? Terlupa dia ada wuduk, dia pergi pegang kemaluan, batal juga. Okey? Semayang ada tak terlupa tak batal? Ada? Nampak? Contoh, tu imam naik rakaat yang kelima. Rakaat Zuhur berapa rakaat? 4 je. Dia salah, terlupa. Dia ingat ke dia baru 3. Padahal sudah 4 rakaat. Dia pergi tambah satu lagi. Jadi berapa? 5. Terlupa, tak batal. Sengaja, batal kerana menambah rukun. Contoh. Okey? Tapi ada benda yang dalam semayang sengaja, batal. Contoh, tengah rokok, salam. Batal. Tengah rokok, Assalamualaikum warahmatullahi. Batal semayangnya. Faham? Nak tahu batal tak batal, maaf tak maaf, belajar. Nak? Kita dulu sungguh tak pergi sekolah? Nak? Sungguh tak? Bersungguh. Apa agama tak bersungguh? Nah, patut sama banyak, okey dah. Nak? Kita dunia dan akhirat sama-sama. Nak? Dulu tengok kita sekolah. Masa kita sekolah dulu, ada tahun berapa, jejah berapa kita tak pergi sekolah? Ada tak jejah tak pergi sekolah? Tak ada. 1 sampai 6 pergi sama. Nampak? Tapi bila kita cari ilmu akhirat, banyak orang tak pergi. Sekolah menengah, tingkatan berapa kita tak beli buku? Beli sama, siap balut buku. Tapi kalau belajar agama, ada kita beli kitab. Sebab tu Allah bagi kita ilmu, sekadar mana kita letak value, harga ilmu itu di sisi kita. Kita letak harga mahal, Allah beri banyak. Kita letak harga murah, Allah beri sikit. Kita anggap tak ada harga, tak boleh kepeng ini. Betul tak? Atau tergagah sekali pun orang paksa. Dia paksa. Nampak? Dia kata ke lelaki dia, abang, pegang Angry Bird. Tidak, aku tampar kamu. Dia takut, dia pegang. Batal. Kerana jarang terjadi seperti itu. Maka batal wuduk orang yang menyentuh sahaja. Orang yang disentuh tak batal. Okey. Bila tu? Jika bersamaan jantina. Tu kena mengaji biar faham. Nah, maknanya anak dia laki-laki. Mak dia tersentuh atau ayah tersentuh kemaluan anak. Anak dia ada wuduk umur 8 tahun. Faham? Ayah dia ada wuduk juga umur 40 tahun. Ayah dia tersentuh kemaluan anak. Faham? Ataupun ayah dia nak ubuh obat. Okey, anak dia kaci kepit dengan zik, luka sikit. Ayah dia ambil kering lama di kemaluan. Kenalah tangan pada kemaluan anak. Ayah batal wuduk, anak tak batal. Faham lagi? Kena ingat tu. Dalam bab kemaluan, yang menyentuh saja batal. Tuang punya kemaluan tak batal. Kalau dia bukan dia yang sentuh. Okey? Melainkan jika ada keduanya yang disentuh dengan yang menyentuh, satunya laki-laki dan satu perempuan, maka batal wuduk keduanya jika bukan mahram. Itu kena tambah pula. Dalam ngaji tu kena dobek jika bukan mahram. Makna guana pula gini. Kalau laki-laki dan perempuan bukan mahram, suami dan isteri. Okey, isteri tersentuh kemaluan suami, suami letak obat di kemaluan isteri. Contoh, okey? Kena tangan suami, isteri batal, suami pun batal. Kenapa suami batal? Sentuh kemaluan dengan tapak tangan dan jari. Okey? Kenapa isteri batal? Bersentuh dengan laki-laki yang batal wuduk. Jelas lagi? Tadi anak laki-laki sentuh dengan ayah. Ayah apa batal? Kerana sentuh kemaluan. Kenapa anak tak batal? Kerana bersentuh sama laki-laki tidak batal wuduk. Jelas lagi? Dah ambil dalil dua ni ulama ni yang sentuh kemaluan batal wuduk daripada hadis. Cuma kebanyakan kitab-kitab yang kita duduk mengaji, dia tak letak hadis, dia letak hukum saja. Kerana kita bukan jenis mengaji dalil, kita nak mengaji hukum.
Orang mengaji dalil ni orang dalam ilmunya. Orang tinggi pengajian, baru orang tanya dalil, hadis mana, sahih ke tidak. Nah, ni muka porang macam kucing belong, tanya dalil. Faham lagi? Mengerti ke tak dalil? Nah, dengar hukum sudah. Dalilnya Nabi SAW sebut dalam beberapa hadis. Salah satunya Nabi kata, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang sentuh dengan tapak tangannya akan kemaluannya, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Falyatawadda di sini fi'il amr. Nampak? Maksud perintah. Al-aslu bil amri yufidul wujuba. Dalam ilmu usul fiqh, asal bagi perintah membawa makna wajib dahulu. Maknanya terjemah hadis ini, barang siapa yang tersentuh dengan tapak tangan akan kemaluannya, wajib dia mengambil wuduk. Bila wajib mengambil wuduk? Jika dia nak solat. Jelas lagi. Dan orang perempuan, ayyuma mara'atin massat farjaha faltatawadda. Mana-mana wanita perempuan muslimah awet yang terpegang akan faraknya, hendaklah dia mengambil wuduk. Jelas lagi? Jelas. Dan habis itu. Kalau kita was-was, kita ambil wuduk dah. Faham? Kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk kita semayang. Garik. Lepas semayang garik, kita nak pergi buat kerja dapur kejap. Kita buanglah telekong, buang contoh. Okey? Buang telekong, buang kana, pakai seluar dalam, pakai seluar, pakai kain nak pergi dapur. Faham? Lepas tu pergi kukunya dapur. Kukunya, goreng ikan. Lepas tu orang bangsa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Bila gitu mari dalam hati, tak di aku pakai kain tak di. Setuh dok kemaluan ke dok setuh. Faham lagi? Kalau mari gitu, hukumnya dak wajib ambil wuduk. Kerana dia syok saja sentuh kemaluan. Faham tak? Kalau dia pergi ambil juga wuduk, sunat, boleh pahala. Tapi kalau dia dah ambil wuduk, dia pergi semayang juga, sah. Kerana asal belum batal. Bila sah, ambil asal lebih kuat. Nampak? Iaitu asalnya sudah ada wuduk, belum batal. Cuma dia sah saja. Sentuh ke tak masa aku pakai kain tadi, masa aku pakai seluar dalam tadi, ada tak tangan kena kemaluan? Ke tak kena? Kena. Itu panggil sah. Idrakul mustawi bainal amraini. Dapat dua belah pihak sama berat. Setuh dengan tak setuh sama kuat. Hukumnya ambil asal. Al-yakinu la yuzalu bisyakin. Keyakinan asal ada wuduk tidak akan batal, tidak akan hilang keyakinan itu dengan semata-mata keraguan sentuh atau tidak. Okey. Dan haram dengan sebab hadas kecil itu semayang. Kemudian dia kata, dah kalau kamu berhadas tidak ada wuduk, ada benda yang haram. Ni orang panggil ngaji bab patang. Orang tua-tua dulu pelik patang dia. Kalau beranak, nak sampai 100 hari anak tak boleh gigit tanah. Macam burung cenderawasih anak. Tak gigit tanah, main di udara. Faham? Dia patang ada. Patang dalam Islam, dalam syarak. Okey? Ni bab patang ni wajib belajar. Apa dia patang? Siapa yang tidak ada wuduk, mana berhadas kecil, haram semayang. Itu patang. Ni belajar bab patang. Terlupa dimaafkan. Contoh, kita ingat ada dah wuduk. Faham? Padahal belum ambil wuduk. Kita dah ingat ambil wuduk dah. Kita pun semayang. Bukan sengaja nak semayang tanpa wuduk, tapi tersalah, dimaafkan. Faham lagi? Dah semayang sah ke tak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Dah dimaafkan. Yang dimaaf bukan semayang. Diri kamu itu tersalah semayang dalam tak ada wuduk. Dalam hadas semayang, dimaafkan. Orang yang sengaja berdosa,
kamu tersalah, dimaafkan. Bukan maaf semayang. Semayang tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana syarat sah semayang mesti ada wuduk. Iza saqata syartun saqata masyrut. Bila syarat tidak dipenuhi, solat tidak berlaku. Faham lagi? Baik. Semayang apa yang haram kalau ada kecil? Semua jenis semayang. Semayang fardu 5 waktu, semayang sunat, sunat siang, sunat malam, sunat rawatib, sunat berjemaah, semayang sunat seorang diri, sunat taubat, sunat nikah. Faham lagi? Semuanya haram. Semayang apa lagi? Semayang dalam musafir, semayang ketika mukim, semayang 2 rakaat, semayang tamam, semayang jamak, semayang biasa, haram belaka tanpa wuduk. Semayang jenazah haram juga tanpa wuduk. Kita tengah semayang tanpa wuduk. Okey? Tadi sambung balik. Kita tak ada wuduk, kita semayang. Sampai rakaat ketiga baru teringatlah aku dah ambil wuduk. Wajib berhenti serta-merta. Sambung sikit lagi, berdosa. Tadi daripada awal tersalah, dah ingat, dimaafkan. Ingat lagi. Tapi kalau sudah habis dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah tak ingat ambil wuduk. Jawab tak masalah lah. Ambil wuduk dan wajib kena ulang balik. Tapi kalau tengah semayang teringat yang tidak ambil wuduk atau sudah berhadas, wajib berhenti on the spot serta-merta. Sambung sikit lagi. Contoh, ghairil maghdubi alaihim. Teringat dalam hati tidak ada wuduk. Haram sambung. Waladhdallin. Haram. Nampak? Okey? Jelas tu. Dan tawaf. Tawaf apa? Tawaf ni pusing. Pusing apa? Pusing Kaabah. Bukan pusing drawbridge. Lagi. Pusing Kaabah. Pusing Kaabah apa benda? Ibadat. Ibadat apa ada pusing Kaabah? Korban. Kan? Ibadat haji dan umrah. Haji ada tak tawaf? Ada. Umrah ada tawaf. Dua ibadat ni dia ada tawaf. Keliling Kaabah. Ni Kaabah. Keliling ni. Ni panggil tawaf. Melayu panggil pusing, Arab panggil tawaf. Maka semayang wajib berwuduk, tawaf wajib berwuduk. Dalil Nabi kata, at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf itu sama darjat dengan semayang. Apa makna sama darjat? Bila semayang wajib berwuduk, tawaf wajib berwuduk. Semayang wajib tutup aurat, tawaf wajib tutup aurat. Semayang wajib suci dari najis, tawaf wajib suci dari najis. Jelas? Dah kalau wuku dah apa tak ada wuduk. Wuku tak ada masalah. Tak syarat wuduk. Sunat ada wuduk. Okey? Tawaf tak. Tengah-tengah tawaf baru pak pusingan ketuk. Bom, ketuk. Faham lagi? Keluar ambil wuduk, sambung balik. Tapi kalau semayang tak boleh sambung. Semayang rakaat 3 nak naik rakaat keempat ketuk, dia ambil wuduk sambung se. Jeng. Tadi kira ni buat pandai dia. Ni ramai bijak pandai dia ni. Pandai pada mufti belaka dia ni. Sambung kat berhenti tu ke sambung baru? Apa dia? Sambung kat berhenti. Sambung kat berhenti lah. Mu tadi berapa dah pusing? 4 dah. Berapa lagi? 3 lagi. Jangan bahan 2 lagi. Dan menyentuh Quran sehingga kisnya dan petinya selama ada ia pada keduanya. Selama ada ia. Ia apa? Ia Quran pada keduanya kis dan peti. Faham tak? Faham tak? Tu suruh mari ngaji. Tak laki. Dia tak? Dah rugi kita. Mari dengar lu kat pergi baru pergi KTCC.
Tahu tak? KG baru pergi shopping tu tak? Bukan haram shopping. Ni tak belajar agama. Nah, jadi bodoh lah kita. Dia kata dan haram menyentuh Quran. Quran itu sama ada sehelai tercabut, sehelai maksudnya belah ni satu muka surat, belah ni tercabut. Quran tercabut atau Quran zaman dulu dia tidak kapit tepi dia tu boleh cabut-cabut. Haram sentuh. Nampak? Atau dia duduk dibukukan macam sekarang comel 30 juzuk, haram sentuh. Ambil Quran itu tercabut, kita tak pakai dah. Pasal apa? Gosok dah dia punya ibu dia. Ayat-ayat yang masih ada kita boleh letak di dinding. Nah, paku payung senang nak mengaji Quran. Pokoknya haram sentuh kerana ini Quran. Okey? Sehingga haram itu kisnya. Benda kis. Apa tahu kis? Kita Jawi je ni. Kalau kita Arab begok tu. Kis. Kalau orang putih benda kis. Putih pandai sangat pun. Kalau gitu pandai lah. Kis tu makna uncang. Setengah-setengah Quran dia ada kain hak jeruk dia. Macam beg dia tu. Faham tak lagi? Sekarang ni jarang kalau tanah Arab banyak dia pakai macam beg gitu. Senang nak bawa. Faham tak lagi? Dan petinya, peti kotak Quran. Ada setengah Quran dia duduklah kotak. Kita nak belajar, nak mengaji, ambil Quran, buang kotak, baru boleh buka. Kotak tu pun tak boleh sentuh, haram. Bila uncang dan kotak itu haram sentuh? Ni, ngaji. Jika ada keduanya, mana? Selama ada ia Quran pada keduanya, pada kis dan peti. Selama mana Quran ada dalam uncang, haram sentuh uncang. Selama mana Quran adalah kotak, haram sentuh kotak. Cabut Quran suku pergi ngaji, tinggal kotak atas meja, kotak dak haram dah sentuh. Ada khilaf ulama. Ambil Quran buang daripada uncang, buat pergi ngaji, uncang sakut dinding. Orang pergi pegang uncang saja, tak ada Quran dalam. Khilaf ulama. Setengah ulama kata dak haram dah. Yang kata haram ni dalam uncang ada Quran. Uncang pun haram pegang. Kenapa? Menghormati. Dalil la yamassuhu illal mutahharun, ayat Quran. Tidak menyentuh akan mushaf melainkan orang yang suci. Mana tu? 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ijma' 4 mazhab. Kerana la yamassuhu, hu tu domain ganti nama tu kena pada mushaf. Yamassuhu tu Banu Adam, manusia. Ada khilaf, ada pandangan mengatakan tiada menyentuh itu oleh malaikat yang suci. Tafsiran itu ditolak kerana malaikat tidak ada yang berhadas. Okey, kalau ada yang suci, ada yang berhadas, malaikat ke manusia? Manusia. Maknanya manusia yang berhadas tak boleh sentuh, manusia yang suci boleh sentuh. Baru sahih ayat. Faham tak? Baik, kat mana Quran tak boleh sentuh? Kulit luar tak boleh sentuh, kulit belakang haram sentuh. Buka Quran, bila kita buka Quran dekat ayat ni haram sentuh. Tengah hak kosong tak ada ayat, haram sentuh. Tepi hamis ni hak kosong, tak boleh sentuh, haram belaka. Kita nak buka Quran, kita pegang ke tangan gini, haram. Buka belah dalam pula nak alih muka surat, haram. Nampak? Kena jaga. Lepas tu belajar. Bila kita belajar, kita tak sama dah macam kita tak belajar dulu. Betul tak? Semua benda bukan bab Quran je. Bab hudu, bab pilihan raya, bab tu, bab najis, bab ni, bab semayang, bab zakat, bab halal haram. Bila dah belajar, tak akan sama dah dengan kita masa dak belajar. Betul tak? Lepas tu kelebihan belajar.
Patut Allah kata qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, adakah sama orang yang sudah tahu dengan orang yang belum tahu? Tak sama. Nah, dan halal membalikkan kirtos. Kirtos benda kirtos. Dan halal membalikkan kirtos. Qaf ra ta sin, kirtos. Apa benda? Kertas lah laki. Ada bahasa Arab kirtos. Okey, kirtos, kertas tu daripada kataan Arab. Jadi bahasa Melayu kertas. Asal Arab kirtos. Macam seluar ni, bahasa ni seluar bahasa Arab dia. Syirwal. Bahasa Arab. Arab ambil bahasa Melayu ke Melayu ambil bahasa Arab? Cik jawab. Kita seluar tu daripada bahasa Arab. Lepas tu kita ni dekat dengan Al-Quran. Tapi kita tak sambung sikit lagi, mari mengaji. Bahasa Melayu banyak penggunaan perkataan Arab. Lepas tu kita dekat dengan agama orang dulu-dulu. Banyak penggunaan bahasa Arab. Seluar, syirwal bahasa Arab. Sabung tu bahasa Arab, sabun. Sabun. Syekh Ali Sabuni tu, sabung. Itu kan, dia mari Syah Alam. Dia tanya anak Ali as-sabuni. Sabun basuh benda kotor. Nampak? Kita sabung. Kita pandai sabung je. Tak tahu bahasa mana ambil. Dia kata halal membalikkan kertas tu lah lembar Quran. Maksudnya kalau lembar Quran kita nak balik ni maksudnya buka gini. Nak buka kertas halaman Quran. Nak buka gini. Halal dia kata. Tadi kan kita kata haram, dona pula halal. Dengan kayu, bukan dengan tangan. Dengan kayu. Contoh gini. Okey? Contoh ni gini. Gini. Kita tak buka dengan gini, kita tak ada wuduk. Kita ngaji, habis dah muka surat. Nak balik ni, wuduk tak ada. Kita ambil kayu. Kita buat gini. Buat kayu gini ni. Kayu buh gini, kita buat gini. Ada ulama kata halal, tidak haram. Faham lagi? Mu tak mau pakai sudahlah. Tapi ada fuqaha kata guna kayu gitu dibolehkan. Melainkan jika bercerai kertas itu dan ditanggungkan atasnya, maka iaitu haram. Dia kata kalau kertas itu sudah bercerai dan ditanggungkan atas, diangkat akan Quran, akan kertas, maka iaitu haram. Yang ini kalau kita giakat gini Al-Quran tak boleh. Walaupun sehelai Quran tak boleh. Tadi guna kayu ialah dengan membalik saja, tolak saja. Jadi terbuka gini. Bukan akak. Macam ginilah kalau kita semayang, anak kita dalam pamper dia ada najis. Dia mari duduk atas kita masa tayat awal. Kata ulama kalau kita alih anak itu segera dimaafkan. Tapi kita hendaklah dialih itu dengan dianjak ke tepi. Anak kita tengah duduk atas paha kita, kita tolak ke tepi. Dia kata jangan angkat. Bila kita angkat anak, batal semayang. Kerana dikira mengangkat orang yang membawa najis. Alih ni letak gini dengan kayu tadi, tolak gini saja. Bukan akak. Ni akak. Faham lagi? Dan halal atasnya atas orang yang tiada wudu, menanggungkan akan dia, membawa Quran dalam mata benda, dalam harta benda lain, melainkan jika dikosaknya, diniatnya akan tanggung Quran sendirinya, Quran tak dengan mata benda, maka iaitu haram. Apa maknanya? Gini, kita nak bawa Quran haram sebab bila orang yang berhadas bukan sentuh saja, nak sentuh dan bawa haram.
Tetapi kalau kita bawa dengan mata benda bahasa Melayu lama, bahasa sekarang dengan benda-benda lain. Contoh dengan sekotak tisu dan satu Quran bubuh dalam jabir, dalam beg, boleh bawa. Jangan niat bawa Quran, niat bawa tisu ni. Okey, Quran tumpang sama duduk dalam bekas, dimaafkan. Faham? Tapi kalau dalam supik tu Quran saja, niat bawa tisu, tak boleh. Mana ada tisu? Dia kata tisu tak beli lagi petang karang pergi DIY, niat sudah. Tak boleh gitu. Nak ada barang dalam. Ni Quran, ni tisu. Ni Quran, ni baju. Ni Quran, ni obat gigi. Oh, boleh bawa. Faham? Berserta mata benda yang lain. Maka iaitu haram tetekala itu. Tetekala mana? Tetekala kita niat bawa Quran. Sama macam perempuan yang haid, perempuan yang period, okey? Minta maaf lah nak khabar, malam-malam dia zikir sama, dia wirid sama, ropuang. Nah, dia baca benda dia nak tidur, dia baca 3 kul. Okey? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tiba-tiba period, tiba-tiba haid. Boleh tak baca Quran? Boleh. Tapi bukan niat nak baca Quran. Sebab dia nak tidur, setiap malam dia amal baca 3 kul. Nabi kata siapa yang baca malam-malam 3 kul sebelum tidur, nak supaya Allah pelihara daripada sihir. Faham lagi? Lalu perempuan yang sedang haid, dia baca niat sebagai apa? Isti'azah. Niat minta perlindungan, niat doa, pokoknya harus. Okey? Dia haid, dia period, dia nak tidur, Nabi kata ambil tapak tangan, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad sampai habis, kul a'udzu birabbil falaq sampai habis, kul a'udzu birabbin nas sampai habis, tiup. Di tapak tangan, sapu seluruh badan sampai ke pagi, sihir tak kena. Kalau ada sihir. Dia period boleh baca. Niat apa? Niat bukan baca Quran, niat perlindungan daripada Allah. Faham lagi? Dan hala menanggung membawa akan tafsirnya Quran. Dia bawa tafsir Quran kepada pula. Tafsir boleh. Dengan syarat bila buka kitab tafsir, tangan jangan sentuh ke ayat Quran. Contoh kalau sebelah ni, atas ni ayat Quran, haram sentuh. Walaupun kitab tafsir. Bawah ni bukan Quran, tafsiran ulama, perkataan Ibnu Katsir, perkataan Imam Qurtubi dan sebagainya. Tak apa. Kitab tafsir barang, kitab tafsir. Kitab tafsir ni maknanya kitab yang menjelaskan maksud Al-Quran. Itu kitab tafsir. Nampak? Kalau dalam hadis dia panggil kitab syarah. Kalau dalam bab Quran dia panggil kitab tafsir. Okey? Kadang-kadang dia letak atas ni ayat Quran. Satu ayat, surah Al-Baqarah ayat 29, 2 baris. Hak ni haram sentuh. Hak bawah tu tafsiran ulama. Boleh sentuh. Tepi ni boleh sentuh, kat kosong ni boleh sentuh, kat ayat saja tak boleh sentuh kerana dia tafsir. Dah bawa gini, kebanyakan kitab tafsir boleh bawa sebab banyak tafsir daripada ayat Quran. Tafsir Jalalain yang paling ringkas dikira tak? Pun banyak tafsiran daripada ayat Quran. Tafsir Hamka lebih lagi lah, Buya Hamka. Atas 2 baris, tafsir 2 muka. Tafsir Ibnu Katsir, 1 baris ayat, setengah muka tafsir. Lagilah boleh. Imam Fakhrul Razi lagi panjang tafsirnya. 2 kalimah saja, 15 muka surat. Lagi dibolehkan. Kita tafsir tak, kita ikut syekh. Faham belaka? Tak faham tak? Habis kita beli belaka hak benda agama kita tak beli. Demam kita ada tafsir Nasafi. Nak cari 2 ni. 2 kali nyawa lagi tak ada. Faham lagi? Padahal 40 riyal je. Pasal kita bukan ahli dia. Betul tak? Kita ahli ni, ahli dunia. Betul tak? Barang dunia banyak rumah kita. Ada belaka. Latu-latu ada belaka. Pasal kita ahli dunia.
Jika ada ia tafsir lebih banyak daripada Quran. Bila kata boleh bawa kitab tafsir tak ada wuduk? Kalau ayat Quran sedikit, tafsirnya banyak. Dah dalam banyak-banyak ada di pasaran ni, kebanyakan kitab tafsir yang kita tengok, semuanya, kebanyakannya banyak tafsiran daripada ayat Quran. Tafsir rekah, contoh tafsir rekah Jalalain pun banyak penafsiran daripada ayat Quran. Jalalain ni maksudnya tafsir dua orang yang bernama Jalal. Pengarang ni dua orang nama Jalal. Jalaluddin Suyuti seorang lagi Jalaluddin Mahalli. Dua orang ini buat kitab tafsir. Separuh seorang siap 30 juzuk. Orang terkenal dengan tafsir Jalalain. Tafsir yang dikarang oleh dua orang ulama tafsir bernama Jalal. Nampak? Ada tafsir Jalalain. Tafsir Imam Al-Baydawi. Walaupun tidak tebal mana, banyak tafsiran daripada ayat Quran. Boleh bawa. Tafsir moden, Safwatul Tafasir. Apa benda Syekh Ali As-Sabuni. Pun banyak tafsiran daripada apa benda ni ayat Quran. Dengan yakin, maknanya kita sahih memang banyak tafsiran boleh sentuh tanpa wuduk. Dan tiada ditegakkan kanak-kanak yang memayis, yang sudah cerdik itu daripada menyentuh Quran dan menanggung akan dia Quran kerana hajat berguru. Anak kita, dia dah ambil wuduk, dia pergi ambil Quran, nak pergi ngaji Quran. Maka jangan larang, jangan pegang, jangan kata gitu. Tak apalah dia tak ada wuduk. Faham? Kita kata saja, pergi ambil wuduk nak pergi ngaji Quran. Dia kata tak ambuh tak apa pergi asal mengaji. Kenapa? Nak menjinakkan kanak-kanak dengan Al-Quran. Okey, itu tujuan dia. Pasal wajib beristinja daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada kubul atau dubur, wallahu alam. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan melalui tabung yang digerakkan itu kita akan gunakan untuk imarahkan apa benda surau ladang kita ini. Siapa yang tengok nak beri sumbangan online, bil airnya nombor akaun 05089537022008. Bil apinya kalau nak bayar boleh, akaun TNB 220706253602. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan kita utamakan untuk siapkan menara surau kita ni. Sebelah depan ni, belah kanan surau ada tapak di tengah gali, kita akan buat menara. Jadi sumbangan duit-duit tuan-puan dan tuan-puan malam ini kita akan gunakan untuk siapkan menara itulah. Menara itu akan dilaungkan azan lah. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma, kita tengok soalan. Soalan pertama, bila kita tukar laping anak kita, lepas basuh berak dia, ada air yang terpercik kena pada pakaian kita. Adakah air itu dikira najis dan pakaian itu tak boleh buat solat? Okey, ibu bertanya. Dia basuh berak anak, cucu dipahit, dia basuh berak anak dia, basuh najis anak, cabut anak dia. Air paip yang terpercik pada badan, pada pakaian ni guana kira? Jawabnya, jika sahih yang terpercik itu adalah air najis, maka wajib kena bersih pakaian itu kalau nak semayang. Tapi kalau boleh jadi air itu adalah air yang bersih, maka sunat kita bersihkan. Maknanya kalau sahih yang terpercik itu air tahi anak kita, wajib kena basuh atau pakai pakaian lain kalau nak semayang. Kalau sahih. Begitu juga kalau memang sahih yang terpercik itu adalah air yang bersih, maka tak wajib ambil baju lain nak semayang, kerana itu sudah dikira suci. Kita tak sedap tak? Berasa tak sedap kalau ngecik-ngecik air gitu. Dah kalau tak sedap ke mana? Kalau tak sedap, moleknya pakai pakaian yang lain untuk semayang. Pakaian kain ni buat basuh berak anak dah, takut-takut terpercik, ihtiyat nak bercermat, kita pakai pakaian yang baru. Itu kan lebih baik. Orang yang mengutamakan kebersihan. Soalan seterusnya, bagaimana cara mengambil wuduk yang sempurna? Masalah saya, tangan saya patah
dan seming oleh doktor. Tangan patah tak boleh dikenakan air. Jika saya ambil air semayang pakai sapu atas tangan, tasming boleh tak? Atau kena tayamum? Tolong beri penjelasan. Pendapat yang muktamad, jikalah ditutup akan bahagian anggota wuduk yang wajib basuh dan tidak boleh dibuka tutup itu, hendaklah ditayamum pada ketika membasuhnya. Contoh dulu, tangan kirinya seming, kerana patah. Seming ni tak nampak ataupun sapas pergelangan tangan saja. Gelangan tangan sampai siku semuanya seming. Maka hendaklah kita berwuduk macam biasa. Iaitu basuh muka, koma, basuh air ke hidung, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri yang tak seming. Faham? Ni tak seming wajib basuh. Lepas tu nak basuh yang bahagian seming ni tak boleh. Kerana ada tertutup. Seming nak buka tak boleh. Maka wajib tayamum masa itu. Tayamum maksudnya tepuk tangan ke debu. Sekarang senang, ada jual debu, ambil debu powder dah jual, tayamum. Nah, ambil pinggang, buat gini, kepeng atas pinggang, tepuk je. Faham lagi? Tak payah pergi Bukit Kok, tak payah pergi ke Marian Island nak ambil tanah. Faham? Buat ke tangan gitu, sapu atas muka. Sapu atas tangan, sapu atas seming ni. Faham lagi? Satu pendapat mengatakan sah sapu atas ni. Kemudian habis dah tayamum, sambung sapu air di kepala, sambung wuduk. Sapu telinga dan basuh kaki. Kalau ada pada kaki kanan, kaki kanan ada seming, tak boleh buka, maka kita wuduk macam biasa, basuh tangan berkoma, masuk air ke hidung dan basuh muka serta niat. Lepas tu basuh tangan juga belah sampai ke siku, sapu air di kepala dan telinga, basuh kaki kanan sampai kaki kiri tak boleh nak basuh sebab ada seming, tertutup semua dari ujung kaki sampai buku lali. Kita bertayamum di situ. Faham lagi? Tayamum dilakukan pada tempat yang wajib wuduk tetapi terlindung tempat itu. Jelas tak lagi? Jelas. Kalau di kepala pula, retak kepala ni, bini Bali dengan lesung. Nampak tak? Nampak main WhatsApp dengan orang puang, pong, wih lalu dengan lesung. Padahal bukan dia, abang Tesla. Nampak? Barut terus kepala ni dengan seming. Tak nampak tepat dah kepala malaikat, tak ada bahagian. Maka basuhlah, kita basuh tangan, basuh muka, basuh tangan. Nak sapu kepala tak boleh, kepala tutup dengan seming. Tayamum. Tayamum jangan sapu kepala, sapu muka juga tayamum. Tayamum ni apa jadi pun muka dan dua pergelangan tangan. Lepas tu sambung basuh telinga kalau nampak dan dua kaki. Tu cara dia. Kalau lelaki tanda keluar mani memancut, kalau perempuan apakah tandanya Ustaz? Pula dah. Cari pasal belaka. Dia bukan wajib, dia antara tanda-tandanya, dia panggil korenah. Burhan, okey? Mani itu dia keluar ketika klimaks. Jadi walaupun mani perempuan itu kadang-kadang tidak memancut, tapi ketika perasaan syahwatnya memuncak, itu tanda dia. Faham lagi? Kalau permulaan syahwat, itu dipanggil mazi, bukan mani. Mani kemuncak. Nampak? Kemuncak faham lagi? Klimaks. Suatu hukum dilonggarkan jika tidak mampu untuk lakukannya. Adakah saya tidak boleh niat dalam takbir, dibolehkan niat dalam takbir untuk niat dalam takbir setiap kali solat? Suatu hukum dilonggarkan jika tidak mampu untuk lakukannya. Adakah saya yang tidak boleh niat dalam takbir ini dibolehkan untuk niat dalam takbir? Salah ni. Sepatutnya tanya begini. Wajib niat dalam takbir. Bagaimana orang yang tak mampu niat dalam takbir?
adakah dibolehkan niat di luar takbir? Itu baru soalan. Dia salah. Dengar baik-baik, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang sependapat dengan Imam Syafi'i, niat itu mesti dalam takbir. Dua lagi mazhab, niat itu sunat dalam takbir. Maknanya tidak wajib dalam takbir. Dalam mazhab Syafi'i kita ni, niat mesti dalam takbir. Okey? Walau bagaimanapun, barang siapa yang kesukaran, maknanya dia tak dapat nak berniat dalam takbir, susah baginya nak berniat dalam takbir, faham lagi? Maka dilonggarkan hukum, diberi keringanan. Keringanan tu apa maksudnya? Dia boleh ikut pandangan mazhab yang mengatakan sah niat sebelum takbir, bukan selepas takbir, tak ada, sebelum takbir. Contoh dalam mazhab Maliki, sebelum takbir, mana berdiri tu niat dah, aku semayang fardu isyak, makmum, Allah, ingat Tuhan Maha Besar, akbar, sah. Bila tu orang yang susah nak niat dalam takbir, terganggu dengan waswas. Kerana apa? Kerana dia dalam keadaan masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kepayahan itu menarik hukum keringanan. Dalam kitab Risalah Imam Syafi'i, satu kaedah yang popular, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Satu-satu perkara itu bila sempit sangat, dilonggarkan sedikit. Maknanya dia ni, orang lain wajib niat dan takbir, Allah, aku semayang fardu subuh. Dia tak boleh nak mari tu. Tak mari. Lalah orang tayat awal tu. Iza baqa, sesuatu perkara, suatu perintah syarak bagi orang lain okey, bagi si pulang ni berat dia ni, tak boleh nak masuk dalam takbir. Ittasa'a, dilonggarkan, diluaskan, tapi kadar yang tertentu saja. Maknanya ada tak pandangan mazhab lain fuqaha yang mengatakan boleh niat sebelum takbir? Ada dua mazhab ulama dalam mazhab Pak. Okey, maka siapa-siapa dalam mazhab Syafi'i tak mampu, kesukaran nak datang niat ketika bertakbir, maka berniatlah sebelum takbir. Okey, jelas. Tapi bukan di rumah, masa berdiri sebelum takbir. Bi zamanin yasirin, kata ulama, masa yang sedikit sebelum takbir. Mana beberapa saat sebelum takbir. Faham? Kerja sebagai jaga di sekolah, di resort, adakah gugur kewajipan jemaat nak jaga keselamatan tempat tersebut? Dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab Asnal Matalib Syekh Zakaria Ansari, dalam kitab Nihayah Syekh Ramli, mengatakan antara uzur solat Jumaat ialah jika pergi Jumaat masuk pencuri. Okey, pencuri duk tunggu depan pagar, curi siap panggil dia, tak pergi. Faham lagi? Orang bang lah tu. Faham lagi? Setiap ngaji pula. Kita ni tahu dah, kalau kita tubik pergi Jumaat, dia masuk, dia pecah rumah. Faham lagi? Dan tak ada orang yang boleh jaga, gugur Jumaat pada hari itu. Jangan anak minggu kau curi. Faham lagi? Itu contoh. Jadi kalau benarlah memang sekuritimu begitu, ya, ada ulama mengatakan boleh. Kenapa? Menjaga harta daripada binasa. Lepas tu ada pekerjaan yang boleh tak solat Jumaat, tapi bergilir. Contoh polis, contoh bomba kerana keselamatan, contoh bahagian kecemasan hospital. Faham lagi? Itu dibolehkan. Ini kerja kan ni. Tak bawa kerja bank, haram. Faham? Apa benda bank, darurat apa? Faham? Hukum mempersenda nama Islam. Contoh dia buat soalan, demo nak air ke nak Islam? Jadi ayat itu mempersenda. Faham lagi? Ayat itu sahih mempersenda dia panggil. Faham lagi? Cuma tengok siapa yang dia persendakan. Kalau dia persendakan agama Allah, jadi kafir. Tapi kalau persendakan lawan dia, hukumnya tidak kafir. Tengok benda apa.
Kalau istihza, dipanggil istihza. Istihza itu dengan agama Islam, jadi kafir. Kalau dia istihza itu dengan Allah, kafir. Kalau dia istihza itu Al-Quran, kafir. Tapi kalau dia istihza persendakan tu kawan dia, tidak kafir. Nampak? Sebab apa? Sebab manistahza'a bidinillah atau bi ahkamillah atau bil Qur'ani atau bi ayatin minhu faqad kafara. Barang siapa yang buat persenda dengan agama Allah, dengan Islam, dengan hukum Allah, dengan ayat Quran atau dengan Al-Quran, telah jadi kafir. Nampak? Tengok apa. Tapi sekarang ni banyak dah. Jadi antara yang persenda sekarang ini, kemungkinan sebahagiannya jadi kafir, kemungkinan sebahagiannya tidak. Tengok apa yang dia persendakan. Tak? Kawan saya dulu selalu apa ni? Bekerja sebagai admin menguruskan klaim. Majikan saya ada meluluhkan klaim yang tidak patut lulus. Saya sebagai admin ditugaskan menyeraikan dan kemaskini jumlah klaim. Saya juga perlu masukkan cek ke bank untuk tujuan bayaran klaim. Tapi bukan saya yang luluskan klaim. Adakah saya dikira terlibat dan haramkah gaji saya? Baik. Klaim ni maksudnya tuntutan. Kita berhak menuntut apa yang merupakan hak kita. Tapi kalau yang kita tuntut bukan hak kita, pokoknya haram. Contoh, kita buat kerja overtime 2 jam, kita claim 2 jam, hukumnya harus. Kerana kita claim hak kita. Tapi kalau kita kerja 2 jam, kita claim 3 jam, maka 2 jam saja harus, yang sejam lagi haram. Nah, contoh, okay? Jadi kalau kita ni kerja di kerani, kerja administration dan sebagainya, kita tak tipu, tetapi penipuan klaim ini kita terlibat untuk menjayakannya. Kita akan memudahkan proses, walaupun kita tak reda, kita tahu klaim itu tipu, tapi kita memudahkan, hukumnya haram juga. Nampak? Kerana Nabi kata barang siapa menolong perkara maksiat walaupun dengan setengah perkataan, bukan satu kalimah, separuh. Nampak? Maka dia berdosa. Dan pesanan Allah, wala ta'awanu 'alal ismi. Klaim benda yang bukan dosa tak? Wala ta'awanu, jangan kamu tolong. Jadi kerani, jadi apa, jangan tolong. Ada ramai dah dalam perkhidmatan, sebenarnya kita menolong perkara haram. Betul tak? Tetap menanggung dosa. Hukumnya jelas. Walaupun besar semut buat baik, ada. Walaupun besar semut buat dosa, ada. Termasuk tolong orang lain. Dia tak reda, tapi dia bahagian yang memberi mudah merealisasikan tuntutan yang tidak benar itu. Hukumnya haram. Jadi banyaklah makan haram cara ni. Duduk hotel RM100, klaim hotel RM250. Perjalanan 100 kilo, klaim 150 kilo. 3 malam, klaim 4 malam. Naik kapal, klaim naik kapal terbang. Betul tak? Semua tu wajib bertaubat dan kena bayar balik harta majikan kalau belum sempat. Kalau dah mati, tak sesat masalah. Akan dibicarakan pada hari kiamat. Tu kalau jadi dah klaim itu berjaya, kita tipu majikan, makan harta haram. Bila makan harta haram, balasan dalam dunia, semayang tidak diterima. Akhirat, go to hell, masuk neraka belaka. Apakah hukum beli kad permainan yang dalamnya ada kad secara random, rawak? Ada orang buat jual dan ada orang buat koleksi. Boleh jelaskan hukumnya? Beli kad pack permainan yang dalamnya akan dapat kad secara random, rawak. Apa yang random? Kita nak faham waktu dulu. Dia beli kad permainan, satu kad harga RM50. Dalam kad itu ada yang rawak. Apa yang rawak? Tak faham. Kena jelas molek. Tanya molek dulu. Okey? Kalau semata-mata bermain, tak ada masalah. Okey? Dia bermain PlayStation. Contoh, PS4. Dia pergi di YouTube lah. Dia pergi di 7E, ada jual kad PlayStation RM50. Dia beli RM50. Dia masuk PlayStation, dia daftar.
Tanya PlayStation itu apa nombor kad. Dia pun tulis. Tak. Digores dulu, tulis. Oh, anda dapat $1 juta. $1 juta tu, dia boleh buat beli kereta. Dalam game tu. Bukan luar. Dalam game tu. Game tu ada jual kereta. Toyota ada. Datsun ada. Myvi pun ada. Nah, dia beli. Daripada duit dia guna RM50 tu, dia bayar kepada syarikat itu, dia dapat manfaat bermain. Hukumnya harus. Kalau judi online tu haram. Okey? Jadi biar jelas dulu apa yang rawak kamu dapat cara random, apa dia? Saya tak faham. Random tu maksudnya apa? Tak ada apa yang random. Permainan ke random? Apa dia nilai kad? Nilai yang sama kita beli RM50, rugi tak kita? Yang tak boleh gini, kad itu dia tak tulis 50 atau tidak. Kita kena bayar 50. Tapi kalau nasib baik kita buka dalam 60. Nasib tak baik 20 saja pada muka. Tak boleh lagu tu. Faham lagi? Jadi kalau rawak itu permainan tak ada masalah. Kerana kita sudah bayar redha dengan RM50 untuk bermain. Faham? Dengan RM50 itu random, maksudnya kamu boleh main game ini banyak ni point, banyak game banyak ini point. Tak ada masalah. Kerana kita redha dengan kad itu. Kita tidak ada kerugian. Lepas tu kita pergi dekat Pampir, ada permainan. Okey, bawa anak nak naik kereta api ayah, kereta api boleh. Nak musim-musim gini, RM5 seorang. Nak. Dia pun bayar RM5. Apa anak kita dapat? Dah bayar RM5. Boleh main. Keseronokan. Gitu juga dalam permainan game. Apa benda ni, komputer. Dia dapat keseronokan. Keseronokan itu dibayar. Pokoknya harus. Okey? Soalan seterusnya. Kawan saya seorang ini, dia suka tengok kelebihan orang lain dan dia ingin contohinya, memilikinya, dan sifat itu sebenarnya mendatangkan mudarat pada dirinya dan sekelilingnya. Bagaimana cara menasihatinya? Umum juga soalan. Kawan dia ni kalau tengok ada orang ada kelebihan, dia nak degap kelebihan itu. Umum sangat soalan tu. Beginilah, kadang-kadang apa yang kita contohi itu bukanlah kita ingat kita dapatkan 100%. Kita begini, kita tengok orang lain berjaya, kita jadikan semangat, bukan nak jadi sebiji. Faham lagi? Semangat. Kita orang berniaga, kita tengok dia ni berniaga dapat 30,000 sebulan masuk bersih. Kita nak juga 30,000 bersih. Dah leh gitu. Faham? Bukan begitu maksudnya kita jadikan ikutan. Kita tengok kejayaan itu, maka selama ini kita masih dalam keadaan gagal, membuka semangat bagi kita. Bukan kita nak sama 30,000. Kita nak berjaya macam dia. Maksud bukan sama 30 income. Maksudnya kita lebih baik ekonomi daripada sebelum ini. Itu maksudnya. Macam kita naik kereta lah. Kita bawa Exia. Okey, kita bawa Exia. 140 minyak. Tiba-tiba potong kita Mercedes C63. C63 tu 5,000 cc. Faham lagi? Kita pun tengok, nampak? Kita jadikan sebagai semangat untuk aku berusaha biar berjaya dapat macam dia juga. Bukan sebiji. Kau berjaya macam dia. Kenapa? Kereta tu harga RM1 juta lebih. Kalau RM1 juta lebih, takkan pakai underwear RM1 lapang. Faham lagi? Kalau kereta RM1 juta lebih, takkan rumah PPRT, JKK. Mana Allah beri banyaknya rezeki dia. Aku nak berjaya juga. Bukan maksud follow habis. Ni dia pergi tengok C63 potong, dia pergi cocok sama rapat. Apa? Dia nak jadi idola dia. Faham? Nampak? Dua selekah, dia masuk langgaung. Kenapa? Kerana dia nak sama laju dengan C63. Dia Exia. Tak apalah, tayar saya 305. Sony tayar. Mu tayar besar kereta lembu. Jadi bukan tengok nak sebiji macam dia. Gitu juga kita baca tentang kelebihan-kelebihan para wali Allah, salafus soleh. Contohnya Syekh Ahmad, Imam Ahmad, Imam Hanbali semayang 600 rakaat.
malam-malam. Nah, 600 rakaat semayang. Kita pun baca, kita tiru 600 rakaat. Semayang tahajud. 3 malam je. Tahan. Malam keempat dengan subuh-subuh tak bangun. Faham lagi? Bukan gitu. Kalau Imam Ahmad 600 rakaat, aku nak start buat 6 rakaat. Itu cara dia. Jadi kadang-kadang kita nak ikut orang memudaratkan kita. Lebih-lebih lagi dalam bab ekonomi. Kita tengok orang tu beli lagu tu, kita nak beli juga. Dia tak apa, dia gaji 10,000. Dia boleh beli dah benda ni. Mu gaji 1,000 pun tak siapa. Mu nak beli benda tu juga. Masalah pada orang lain. Waktu dalam musafir saya selalu bawa air sebotol untuk darurat. Kalau anak-anak nak kecing dan susah nak cari tanda, bolehkah saya tutup air paip kat surau? Saya top up air paip kat surau jika air dalam botol itu habis. Jika kita pergi di masjid, air yang diwakafkan untuk umum, boleh kita ambil. Contoh, ada air paip umum, dia letak di situ. Orang nak basuh kaki, boleh nak ambil wuduk, boleh nak basuh muka, boleh nak minum air, boleh nak mandi, boleh ambil. Tapi kata Imam Nawawi, jika khusus air itu untuk wuduk sahaja, haram kita ambil buat minum. Air itu khusus untuk minum saja, haram kita ambil buat wuduk. Contoh, di depan masjid dia letak dua paip yang sejuk untuk orang minum tu. Air yang cooler tu kan, tekan ke kaki sejuk. Dia malas nak pergi ambil wuduk belakang tu, dia ambil wuduk cooler tu. Pokoknya haram. Jelas dalam kitab-kitab fiqh. Okey, tapi air itu memang dia tak ada bukti air ini khusus untuk sesuatu, umum untuk kegunaan orang ramai, pokoknya harus diambil. Batu hati-hati jangan ambil ikut suka lagu tu. Saya beli ayam seketul bungkus. Sampai di rumah ada 2 ketul. Boleh tak saya makan yang lebih seketul itu? Sebab tu suruh mari. Kan boleh tanya. Nampak tak? Okey. Dia beli di kedai buku. Nasi goreng 1, telur mata 1. Okey. Dia balik rumah tengok telur mata 2. Nak hantar balik 28 kilo. Faham lagi? Maka hukumnya kata ulama fiqh boleh makan. Dan esok lalu ganti. Jika tak lalulah kedai tu, dia bank in. Jelas lagi. Okey, atau minta halal. Okey. Dia berhenti kedai kawan dia. Roti telur 1 bungkus, kuah kacang dal. Okey, jelas. Kawan dia buku dah kawan mari beli. Kawan lama, member lama mari beli. Buat potong queue bungkus. Kawan tu balik sampai rumah, sampai homestay, buka tengok 2 roti telur. Kalau dekat kata ulama kena atur. Kalau jauh menyusahkan boleh makan, kalau esok rosak dan dia ganti pada esok hari atau minta halal. Itu cara dia. Telefon esok. Saya semalam minta dengan awak sutil je lah, awak pergi buh 2 tersalah ke tu? Dia kata salah tu. Patut semalam ada seorang tak cukup sutil. Contoh. Okey, halal ke atau saya pergi bayar? Kalau nak pergi bayar, saya pergi bayar. Kalau halal, saya terima kasih nak pergi dah. Dia kata tak ada masalah. Mari bayar. Tak ada masalah, bayar dah. Jadi wajib bayar. Faham lagi? Gitu cara dia. Tapi kalau benda yang tidak rosak, tak boleh guna. Benda yang tidak rosak. Roti canai makanan dia rosak, boleh guna. Okey? Sama macam benda luqtah. Kalau kita jumpa rantai, tak boleh pakai. Melainkan selepas tahun. Sebab Nabi kata arif haula, hendaklah kamu iklankan penemuan itu 1 tahun. Tapi kalau benda yang rosak kata ulama boleh makan. Kerana setahun rosak tak jadi rupa dah. Faham? Soalan seterusnya. Boleh tak huraikan kalimah fi amanillah bagi yang berlainan jantina dalam konteks mengharapkan jadi jodoh kita? Apa benda? Tak faham? Perkataan fi amanillah. Aman apa?
Keselamatan. Amanilah dalam perlindungan Allah. Okey? Apa dia pula jodoh-jodoh? Dia tak faham. Masa kita semayang, lah kita dah ingat baca Fatihah. Baca ke tak? Nak ambil apa masa? Hukumnya tak baca lagi. Al-aslu al-adamu. Asal belum baca. Faham? Allahu Akbar, semayang. Habis rakaat pertama baca Fatihah. Naik rakaat kedua, tiba-tiba baca surah. Malik inna a'tayna kal kausar. Tengah baca surah, dalam hati aku baca dak lagi Fatihah. Surah terus ni. Bila tak pasti baca atau tidak, al-aslu al-adamu, asal belum baca. Wajib kena baca Fatihah. Tak baca Fatihah, sedahkan dengan inna a'tayna, tidak sah. Masa berok kemarin macam-macam hal pun ni. Orang nak cuti, nak tengok robbery, berok lah apalah. Masa saya teran masa saya meneran nak berok, ada keluar air warna putih di kemaluan kita. Kena mandi wajib ke tidak? Itulah kebanyakannya air wadi, batal wudu, najis, tapi tidak berhadas besar. Bang, dia biasa kita buang air, dia keluar air pekat warna putih. Okey, dia panggil air wadi. Satu lagi dia akan keluar ketika mengangkat benda yang sangat berat. Tapi bukan mesti, ada juga kita angkat benda berat tak keluar pun. Tapi kadang-kadang keluar. Kita juga dengan buang air, kadang-kadang lepas buang air atau terang berok, dia keluar benda itu. Jadi bukan mani. Kalau mani itu dia dengan syahwah dan klimaks. Tak wajib mandi. Saya naik motor pergi kerja, tengah jalan duduk di belakang lori sapah. Ada cecair dari lori sapah kena baju saya. Apakah hukum baju itu dibuat solat? Minta pencerahan. Terima kasih. Eliket tanya. Dia ikut lori sapah. Nak potong tak gerak? Motor slow. Lori sapah sama laju dengan motor 70 km. Dia pun Honda 70. Jadi dia tengok ada air merecik daripada lori sapah, kena baju semayang dia. Dia nak pergi surau, boleh semayang tak? Kata ulama, jikalau kita tengok binatang-binatang berok kecing di atas jalan. Kadang kambing berok situ, kadang kuba kecing di atas jalan tu. Tiba-tiba hari itu hujan. Bila hujan, biasanya air kecing dengan tahi tadi bergelimang dengan air hujan. Kita pun naik basikal, merecik di belakang baju kita. Sah buat semayang jika tidak ada nampak najis kena pada belakang. Yang merecik hanyalah air hujan saja. Jadi maknanya kalau qiyas dengan barang lari sapah ini, kalau barang air daripada sapah, ada yang najis, ada yang tidak najis. Sebab sapah bukan semuanya najis. Faham? Sapah yang berair tak mesti najis. Air TO ada 3 raju. Faham tak? Orang tak minum lama dah, najis tak? Tidak najis, tapi tak ada minum. Dalam tong sapah. Faham? Ngecik di baju kita, bukan najis. Mustagzarah, benda yang dianggap kotor tapi tidak najis. Jadi boleh jadi yang mengecik dari air sapah itu benda yang kotor, tidak najis. Boleh jadi yang najis. Maka kita ragu, najis ke tak? Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Nabi kata kalau ragu, buang keraguan. Nak bersihkan. Bila bersih, maka kita tenang hati kita, sudah yakin bersih. Faham lagi? Walaupun dari segi fiqahnya, tak wajib kita bersihkan baju kita. Ada tak soalan lisan? Cuba habis dah soalan bertulis. Ni mana ada segi? Ada segi. Boleh tak kita derma duit haram untuk masjid, kerja baiki tandah? Sebagian ulama mutaakhirin berkata, duit haram seperti contoh interest bank. Okey? Interest. Kita masuk dalam bank 100,000,
Bila kita pergi ambil, nak ambil duit kita, ada 100, 2,000. Rupanya interest contoh. Okey? Interest itu kalau diniagakan patuh syariah, interest itu halal. Kalau diniagakan tak patuh syariah, interest itu haram. Okey, kalau interest itu haram, bolehkah kita ambil? Boleh. Tak boleh guna untuk peribadi. Tapi boleh guna untuk maslahah awamiyah, maslahat kebaikan orang ramai. Contoh, duit yang riba, duit yang interest tadi, kita buat beli batu, jalan, letak di lorong-lorong yang lecah dalam kampung. Atau buat tandah yang ramai orang boleh berok kecil di situ. Atau kita buat pagar supaya binatang tak masuk dalam kampung itu. Dipanggil maslahah orang ramai. Pokoknya harus. Wallahu a'lam. Terima kasih pada pihak yang bertanya. Moga Allah pertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.